Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang mana kita boleh jumpa lagi pada hisah ini ya. Untuk sesi pembelajaran bahasa Melayu pada hari ini, cikgu nak fokus lagi dalam tajuk yang sama dengan hisah dulu ya, iaitu sejarah bangsaku. Okey, matlamat yang pelajar akan dapat pada hari ini ialah satu, belajar dapat kosakata dalam tajuk sejarah bangsaku. Dua, belajar dapat memahami isi-isi dalam tajuk sejarah bangsaku. Okey, tiga, belajar dapat pengajaran atau prestasi dalam tajuk sejarah bangsaku juga. Okey, semua ini pelajar akan bergiat dengan latihan ya. Tapi sebelum tu memanglah cikgu ingin hurai sedikit tentang apa saja ataupun peringatan atau pengajaran yang kita sudah dapat dalam video yang telah lepas ya. Okey, kalau begitu mari kita bersama melihat lembaran kerja dengan cikgu melalui PowerPoint ya. Okey, seterusnya. Ini adalah PowerPoint yang cikgu okey, memang salah juga. Okey, terus sekejap. PowerPoint cikgu duduk kat mana dah ni? Sebenarnya dah simpan. Okey, seterus sekejap ya. Kelas 2 Sanawi ya. Okey, PowerPoint. Seterusnya. Okey. Laman. Kenapa ni? Ada kat sini ni. Sekejap ni. Kenapa tak habis ni? Okey. Apa ni mari ni tak? Nanti sekejap. Apa ni? Okey, semula maka pelajar dah kenal Madani Bahasa Melayu dengan Ustazah Cikgu Asma. Ustazah lagi, cikgu lagi ya, maafkan saya. Seterus tajuk. Okey, kecil sikit. Ni kecil sikit ataupun letak kat bawah boleh. Ya. Okey, sejarah bangsaku. Ni yang mana cikgu sebut tadi selepas kita menonton video yang telah lepas. Ni ya, menonton video ni ya, iaitu sejarah takkan terpadam kalau mengikut tajuk dalam video. Okey, seterusnya peringatan ataupun pengajaran yang kita dapat dalam video itu, iaitu hari ini ada orang Melayu yang mahu keluar agama. Apa yang menyebabkan kamu rela gadaikan agama? Demi memuaskan nafsu kamu yang hanya berkuatkan dusta. Ini untuk kita ingatlah. Sebab oleh kerana tu bukan mudah kita nak boleh Melayu serta dengan agama Islam pada Nusantara kita ataupun pada alam Melayu kita. Maka ada lagi sekarang ni setengah orang berfikir-fikir bahawa nak gadai agamanya sendiri untuk nak memuaskan nafsunya. Inilah adalah peringatan kita. Maka na'udzubillah lah kita ya. Okey, seterusnya ni agama Islam yang penuh dengan kemuliaan ini diperjuangkan oleh baginda Rasulullah hinggalah kepada nenek moyang kita. Ini adalah disebutkan dalam video itu, agama Islam tu penuh dengan kemuliaan yang mana diperjuangkan, yang mana dijunjung oleh baginda Rasulullah kita. Oleh kerana agama Islam disebar tu yang sempurna bagi Nabi Muhammad SAW. Maka dengan sebab Rasulullah lah akan bertitih langsung kepada nenek moyang kita. Maka cikgu haraplah kita semua ni jaga, membela lah bahasa Melayu, bangsa Melayu kita dan agama Islam kita. Agama Islam adalah agama yang menyatukan semua manusia, tidak mengira bangsa atau negara. Okey, inilah adalah kesimpulan yang mana bangsa Melayu kita dapat beragama Islam. Oleh kerana agama Islam tu dia sebutkan
dia sebagai agama yang menyatukan semua manusia. Nah, dia tidak mengira bangsa atau negara mana-mana. Islam ada di mana-mana negara. Islam ada di mana-mana tempat. Ini adalah agama Islam. Sangat agungnya. Okey. Seterusnya, hebatnya bangsa Melayu ini adalah kerana hebatnya agama Islam yang dianutinya. Hebatnya makna besar lah, agung lah bangsa Melayu, cercat Melayu kita lah. Oleh kerana hebat agama Islam lah. Nah, Islam tu dia sebar masuk ke tanah Melayu kita, membuatkan bangsa Melayu kita dapat hebat, dapat kemuliaan. Oleh kerana adat-adat dalam Islam, hukum syarak Islam tu dapat melambangkan bangsa Melayu sebagai kesempurnaan iman. Ya. Okey, seterusnya, kamu tidak akan boleh pisahkan Melayu dengan Islam. Melayu itu sendiri adalah Islam. Ini adalah ini mungkin kalau dalam mengikut mengikut isi yang cikgu gambarkan ni, kita keping kertas ni memang ada dalam soal jawab cikgu ya. Iaitu dia kata Melayu ni tidak boleh asing dengan Islam. Nah, okey, kerana apa tadi cikgu dah sebut. Okey, seterusnya. Okey, cikgu asing sikit. Yang sikit sini. Wahai anak bangsa, bangkitlah kita daripada lena. Kajilah sejarah perjuangan nenek moyang kita agar kita tidak akan dijajah semula. Okey, semua faham maksud sini? Nah, maksud sini, dia bangkitkan semangat anak bangsa kita. Wahai anak bangsa, bangkitlah kita daripada lena. Lena ni makna kita duduk memain, duduk lesu-lesu, duduk tak insaf, tak sedar lagi. Maka bangkitlah semangat kita. Nah, suruh kajilah ni, iaitu kajilah sejarah. Kita seksa qiu kap perawatisan, perjuangan orang panggil kantosu nenek moyang kita supaya kita dapat Islam dalam tanah Melayu kita. Agar apa tu cikgu suruh bangkitkan, agar kita tidak dijajah semula. Okey, memang sekarang kita dijajahkan, tapi alhamdulillah kita juga boleh hidup dengan senang biasa. Okey, seterusnya. Okey, peringatan lagi. Demi agama, ini sebagai sumpahan. Demi agama, demi bangsa, demi negara. Marilah kita bangkit bersama dengan iman, ilmu dan amal. Agar tidak lahir lagi petualang agama, bangsa dan negara. Ini sebagai sumpahan kita lah. Maksud sama juga iaitu bangkitkan semangat kita lah. Dengan iman kita, dengan ilmu kita, dengan amalan kita. Untuk nak jaga agama, jaga bangsa dan negara kita. Maka terakhirnya bagi video yang kita menonton tadi itu, cikgu haraplah kita membaca Al-Fatihah kepada para pejuang yang telah berkorban untuk tanah air kita. InsyaAllah bersama. Okey, seterusnya. Ini adalah kegiatan. Ini adalah kegiatan yang mana cikgu nak menyuruhkan kita perhatikan. Perhatikan berikut, perhatikan, iaitu satu kegiatan tentang kosakata sejarah bangsaku. Okey. Cikgu nak alih letak kat mana ni? Okey. Satu. Kosakata di sini pelajar pasti cari makna kosakatanya dalam dua bahasa. Ialah bahasa Thai dan bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu 20 perkataan dan juga bahasa Thai pun 20 perkataan. Mari kita lihat satu persatu ya. Okey, satu. Ini adalah kolam. Dua kolam. Kolam pertama kosakata dan kolam kedua iaitu ertinya dalam bahasa. Memang cikgu duduk kat bawah ya. Ini adalah ertinya dalam bahasa Melayu. Satu persatu ya. Satu, kerajaan. Satu, kerajaan. Okey. Penuh semula. Satu kerajaan. Apa maksudnya dalam bahasa Melayu? Pergi cari maksudnya. Ikut anda nak cari dalam laman web apa-apa pun. Nak translation, nak bukan play ke, ikut.
yang kedua terkenal, yang ketiga agung, 4 adat, 5 kesopanan, 6 mempertahankan, 7 pikiran, 8 kisah, 9 tingkah laku, 10 sejarah. Okey, seterusnya pedagang, 12 pendakwah, 13 masyarakat, 14 tanggungjawab, 15 askar, 17 menjalankan, 16 menjalankan, 17 perjuangan, 18 ditindas, 19 tanah air, 20 mengarahkan. Okey, seterusnya mari langsung pula itu kosakata dalam bahasa Thai. Okey. Balik semula. Kosakata dalam bahasa Thai semua ada 20 juga, ya, okey. 1 Nusantara, 2 kepulauan, 3 daratan, 4 tamadun, 5 kerajaan, 6 rombongan, 7 toko, 8 peperangan, 9 surat amaran, 10 membatalkan. Langsung. 11 hasrat, 12 menyerang, 13 kegemilangan, 14 panglima, 15 tata susila, 16 benua, 17 subur, 18 menentang, 19 tersebar, dan yang terakhir 20 melambangkan. Okey. Semua ni haraplah pelajar pergi cari latihan tu. Okey, semua pelajar faham tak? Okey, seterusnya marilah jawab soalan-soalan berikut. Maka soalan ni cikgu dah hantar kertas PowerPoint ke dalam line tadi, ke dalam line bahasa Melayu. Cikgu haraplah kita jawabkan soalan ini dalam buku tulis kita. Okey, 1. Apakah soalannya? Iaitu 1. Apakah maksud Nusantara? 2. Siapakah yang mengatakan Melayu adalah kelompok atau segolongan besar manusia? Negeri-negeri mereka adalah sesubur-subur negeri dunia. Okey, siapa yang mengatakan? Carikan jawapannya. Terus nombor 3. Bilakah dakwah Islam mula tersebar di alam Melayu dan oleh siapa? Yang ketiga, bilakah dakwah Islam mula tersebar di alam Melayu dan oleh siapa? 4. Negeri Patani dijajah oleh siapa? 4. Negeri Patani dijajah oleh siapa? Okey. Yang kelima, sebutkan ulama-ulama Kedah, ulama-ulama Kedah dan Patani yang menentang Siam. Sebutkan ulama ulama ada banyak, ada ramai dalam video tadi itu, maka haraplah pelajar cari siapa, maka sebutlah. Terus 6. Agama Islam mula bertapak ke alam Melayu melalui berapa tempat? Sebutkan. Cikgu rasanya duduk kat mana ni? Duduk kat Thailand, duduk kat Patani, atau duduk kat Malaysia, duduk ke Indonesia. Carilah. Okey, seterusnya. 7. Peperangan pertama yang berlaku dalam kerajaan Melayu ialah apa? Peperangan pertama yang berlaku dalam kerajaan, cikgu kat sini penting sikit sabar. 7. Peperangan pertama yang berlaku dalam kerajaan alam Melayu ialah apa? Seterusnya 8. Butang baju Melayu melambangkan apa? Butang baju Melayu melambangkan apa? Biasa kalau orang lelaki nak pakai baju kat sini ada butang. Butang 1, 2, 3. 4, 5. Okey, maksudnya apa tu? Cari maksud dulu. Butang, apakah maksudnya? Seterus 9. Poket.
Nah, cikgu tidak ada poket. Poket baju Melayu melambangkan apa? Biasanya kita tidak tahu kan, apa butang Melayu tu kita lelaki suka ada tu sebab apa? Poket ketika kita buat baju Melayu, kita pakai guna baju Melayu tu, poket tu apakah melambangkan? Maksud melambang di sini, maksud apa ni? Carilah sendiri. 10. Samping baju Melayu melambangkan apa? Samping baju Melayu melambangkan apa? Samping tu kalau kita tengok pada hari raya, ramai lelaki yang suka pakai samping. Nah, terus 11. Apakah yang kita pasti melakukan kepada para pejuang yang telah berkorban untuk tanah air kita? Tadi ketika cikgu baca peringatan tadi ataupun cikgu baca penilaian pengajaran tu, cikgu dah sebut kat sini ya, bahawa kita pasti baca apa kepada para pejuang. Okey, seterusnya. Okey. Ini 12 ya. 12. Apakah yang kita pasti lakukan terhadap tanah air kita? 12. Apakah yang kita pasti lakukan terhadap tanah air kita? Kita pasti buat macam mana? Kita pasti lakukan, kita pasti biak macam mana terhadap tanah air kita sebagai generasi yang sebagai generasi titihan dan nenek moyang kita ya. Okey, seterusnya. Kenapa nombor 10 ni? 11 sini 12, 13 adakah boleh dipisahkan di antara Melayu dengan Islam? Kenapa? Adakah boleh pisah Melayu, suku, Islam, suku, dan kenapa? Adakah kita boleh pisah? Okey, 10, 11, 12, 13. Kat sini 14. Contohkan 5 adat-adat Melayu. Inilah adalah nak menunjukkan bahawa kenapa Islam dengan Melayu ni tak payah huraikan, nanti jadi jawapan anda. Sebutkan adat-adat Melayu lah. Dan yang terakhir 15. Nah, okey, sebutkan prestasi atau pengajaran yang terdapat dalam tajuk sejarah bangsaku. Nah, okey, tajuk di sini ikut anda lah. Setengah pelajar letakkan tajuk Melayu bangsaku ataupun sejarah Melayu. Atau ikut kita lah, ikut pelajar. Maka ni cikgu letak nama tajuk ni iaitu sejarah bangsaku. Sebutkan pengajaran yang kita terdapat. Sebutkan prestasi yang kita terdapat. Ini adalah semua latihan anda. Okey, seterusnya jumpa lagi. Okey, semua dah faham? Kalau tak faham, cikgu harap tonton sekali lagi video ya. Memang kita boleh menambah lagi semangat untuk tanah air kita. Ya, insya-Allah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.